Hai kids, hari ini kita akan tengok lagi tajuk pembahagian sel, iaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis ini adalah proses pembahagian sel. Sel-sel kita sentiasa membahagi ya para pelajar. Para pelajar, ini dia kita tengok tentang mitosis ya. Mitosis ini proses pembahagian sel. Okey, di mana satu sel akan terbelah menjadi dua. Dua sel akan terbelah menjadi empat. Empat sel terbelah jadi apa? Berapa? Empat sel jadi 8. 8 jadi 16. Okey, itu dia proses mitosis. Pembahagian sel. Sel-sel kita sentiasa membahagi seperti ini. Dia membahagi. Bila sel-sel ni membahagi yang menyebabkan kita membesar, menjadi besar. Okey, yang mula-mula ni, yang asal ni kita panggil dia sebagai sel induk. Yang ini kita panggil sebagai sel anak. Dalam proses mitosis ini, sel-sel membahagi dan membentuk dua sel yang serupa. Yang mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama. Dua-dua sel ini serupa dengan induknya. Proses mitosis ini kita kata berlaku di dalam sel soma. Sel soma manusia dan haiwan. Okey, sel soma. Sel soma ni maksudnya sel-sel biasa dalam badan kita. Seperti sel dekat tangan, muka, kaki, badan. Itu sel soma. Jadi proses mitosis ini berlaku di dalam sel-sel soma dalam badan manusia. Dan proses mitosis ini juga berlaku pada tumbuhan pada bahagian ujung pucuk dan ujung akar. Dalam proses dalam proses meiosis pula, satu sel induk akan membahagi menjadi 4 sel anak. Satu sel induk akan menjadi 4 sel anak. Proses meiosis ini terjadi dalam sel pembiakan manusia, iaitu bahagian gamet. Ya, pada organ pembiakan testis dan ovari. Proses meiosis ini berlaku. Tadi bila kita tengok mitosis, genetik bilangan kromosom sel induk dan anak sama. Tapi untuk meiosis, bilangan kromosom untuk sel induk dan sel anak adalah berbeza. Kalau katakan sel induk ada 4 kromosom, sel anak hanya ada 2 kromosom. Separuh daripada induk, bilangan kromosom dia separuh daripada induk. Okey, kalau kita lihat perbezaan antara proses mitosis dan meiosis setakat ini. Kalau kita tengok bilangan sel anak, untuk proses mitosis ada 2 sel anak. Dan untuk proses meiosis ada 4 sel anak. Lokasi tempat mitosis berlaku di sel soma, meiosis berlaku di sel pembiakan. Bilangan kromosom, untuk mitosis, bilangan kromosom dia sama seperti induk. Kalau induk 4 kromosom, anak dia pun 4 kromosom. Untuk meiosis, separuh dari induk. Kalau sel induk 4 kromosom, sel anak dia hanya 2 kromosom. Dari segi genetik, mitosis sama seperti induk. Genetik mitosis sama genetiknya seperti sel induk. Untuk meiosis, genetik dia berlainan daripada sel induk. Okey, ini dia perbezaan yang kita nampak setakat ni. Kita akan sambung lagi
perbezaan dia selepas ini. Okey, sekarang kita akan tengok proses mitosis ini dengan lebih detail. Proses mitosis ini kita dapat bahagikan kepada 4 peringkat, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, kita akan tengok setiap peringkat ini dengan lebih detail lagi. Okey, sebelum kita pergi pada peringkat-peringkat dalam proses mitosis, kita tengok dulu apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kromosom. Bila kromosom pecah dua, ini dipanggil kromatik ya, ada 2 kromatik. Dan tengah-tengah ni kita panggil sebagai sentroma. Okey, ini yang kita dah belajar dulu ya. Okey, kita tengok pada peringkat pertama dalam proses mitosis, iaitu peringkat profasa. Dalam peringkat profasa ini, kalau kita tengok, kromosom yang dalam bentuk berbenang tadi akan menjadi lebih tebal dan memendek. Okay, dia akan menjadi memendek dan lebih tebal dan dia akan lebih jelas kelihatan. Kemudian membran nukleus dihilang dan gentian gelondong terbentuk. Ini gentian gelondongnya. Di benang-benang seperti ini kita panggil sebagai gentian gelondong. Nah, ini yang terjadi dalam peringkat profasa. Okay, dalam peringkat metafasa pula, kromosom akan tersusun di tengah-tengah. Kita kata kromosom tersusun pada katulistiwa. Ya, kromosom akan tersusun di tengah-tengah seperti ini. Saya ulang lagi sekali, dalam peringkat metafasa, kromosom akan tersusun pada katulistiwa, iaitu di bahagian tengah-tengah sel. Dalam peringkat anafasa pula, sentroma akan membahagi dua. Ni ya, sentroma ya. Sentroma tu dia membahagi dua dan kromosom dia bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Kutub ni maksud dia kutub ya, ujung ni kita kata sebagai kutub. Jadi dalam peringkat anafasa ini, kromosom akan membagi dua dan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Okey, ini yang berlaku dalam peringkat anafasa. Dalam peringkat telofasa pula, membran nukleus akan terbentuk. Sitoplasma akan membahagi dua. Okay, tengok sini, sitoplasma membahagi dua dan akan menghasilkan 2 sel anak. Ini yang terjadi pada peringkat telofasa. 2 sel anak ini mempunyai kandungan genetik yang sama dengan sel induk yang asal. Kalau kita tengok bilangan kromosom dia pun sama ya. Kalau sel anak 2 kromosom, sel induk tadi ada 4 kromosom, sel anak dia pun ada 4 kromosom. Okay, kita tengok balik secara ringkas proses mitosis lagi sekali. Mula-mula tadi profasa, nukleus dalam bentuk berbenang tadi menjadi tebal. Kemudian metafasa, nukleus tersusun dekat tengah-tengah sel di sata katulistiwa. Anafasa, kromosom akan berpisah ke kutub yang bertentangan. Ini metafasa tadi kromosom ya, kromosom tersusun pada sata katulistiwa. Anafasa, kromosom akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Telofasa, sel akan membagi dan 2 sel anak yang sama dengan induk tadi akan terhasil. Tengok ya, kalau ni sel anak ada 4 kromosom, sel induk tadi pun ada 4 kromosom. Okey, itu dia proses mitosis.
Sekarang kita akan tengok proses meiosis pula ya. Tengok tentang meiosis. Okey, peringkat pembahagian sel meiosis pula ada dua peringkat ya. Tadi kita tengok mitosis satu peringkat saja kan. Yang meiosis ini dia ada dua peringkat pembahagian. Yang pertama meiosis 1, yang kedua meiosis 2. Okey, dia ada dua peringkat pembahagian. Kita arahkan sikit ya. Okey, meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, dalam meiosis 1 dia ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Dalam meiosis 2 pula profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, nama dia sama aja ya, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Untuk mitosis tadi pun sama ya. Tetapi bila kita tengok dia punya proses, dia ada berbeza sedikit untuk meiosis. Okey, kita tengok dulu meiosis 1. Peringkat profasa 1 ya. Dalam profasa 1 ini, kromosom memendek dan menjadi tebal. Kromosom homolog akan wujud secara berpasangan. Apa tu kromosom homolog? Ingat lagi. Kromosom homolog maksudnya kromosom yang sama dari segi saiz dan bentuk. Jadi kromosom homolog ini akan berpasangan. Nah, tengok ni ya, kromosom itu berpasangan. Kromosom homolog berpasangan dan berlaku proses pindah silang. Okey, proses pindah silang. Okey, proses pindah silang berlaku. Okey, kita tengok apa itu proses pindah silang ya. Tengok di sini. Satu kromosom dan satu kromosom yang lain dia bersilang di sini. Bila dia bersilang, kita kata ini sebagai proses pindah silang. Okey, kita tengok lagi yang tu. Ni ya, pindah silang kromosom ya. Pindah silang kromosom, satu kromosom dia bersilang di sini. Okey, dia bersilang di sini, ini yang kita kata sebagai proses pindah silang. Bila dia bersilang macam ini, berlaku pertukaran bahan genetik. Maksudnya bahan genetik daripada kromosom ni pergi sini, bahan genetik daripada kromosom ni pergi sini. Pindah silang. Di sini ya, para pelajar berlaku proses pindah silang. Okey. Ini dia proses pindah silang dia. Okey, semasa proses pindah silang berlaku pertukaran bahan genetik dan ini akan menghasilkan variasi. Apa tu variasi? Kepelbagaian di antara benda hidup. Macam kita manusia pun tidak semua orang sama kan? Ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam, ada orang tinggi, ada orang pendek. Itu yang kita kata variasi. Jadi variasi ini disebabkan oleh proses pindah silang ini tadi. Okey, pada peringkat metafasa 1 ni pula, kromosom tersusun pada sata khatulistiwa. Maksud dia kromosom tersusun ya kat tengah-tengah sel. Ini yang berlaku pada proses metafasa 1, peringkat metafasa 1. Pada peringkat anafasa 1 pula, kromosom homolog ini tadi akan berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Pada peringkat telofasa 1, seperti biasa, sel akan membahagi dua, menghasilkan dua sel anak. Ni kalau kamu tengok ni ada sedikit hitam, ada sedikit putih kan. Ini ialah disebabkan oleh proses pindah silang tadi. Jadi berlaku pertukaran bahan genetik di sini.
Okey, kita pergi pada peringkat meiosis 2 sekarang. Meiosis 2 dimulai dengan peringkat profasa 2, di mana di sini gentian gelondong akan terbentuk ya, dan sel akan bersedia untuk melalui proses meiosis 2. Kalau kita tengok pada peringkat metafasa 2, kromosom akan tersusun pada strata khatulistiwa. Kita susun sini ya. Tersusun pada strata khatulistiwa. Pada peringkat anafasa 2 pula, kromosom akan berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Pada peringkat telofasa 2 pula, sitoplasma akan membagi untuk menghasilkan 4 sel anak. Nah, ini proses yang akhir sekali lah ya, telofasa 2 akan terhasil 4 sel anak. Secara ringkas, ini dia proses meiosis ya. Satu sel akan terbelah jadi 2 sel. 2 sel akan menjadi 4 sel. Sel ini yang induk ni kalau kamu tengok ada 4 kromosom. Tapi sel anak dia hanya ada 2 kromosom saja. Dia punya kromosom, bilangan kromosom itu separuh daripada induk. Okey. Di sini berlaku proses pindah silang. Okey. Di sini kita boleh tengok kesan dia. Kita tengok balik perbezaan antara proses mitosis dan meiosis tadi. Kita dah tengok 4 perbezaan tadi. Yang kelima, dari segi proses pindah silang. Kalau mitosis, tiada proses pindah silang. Tapi meiosis ada proses pindah silang tadi. Kemudian variasi, mitosis tiada variasi. Meiosis akan menghasilkan variasi ya pada gamet. Okay, ini dia 6 perbezaan antara proses mitosis dan meiosis. Okay, sekarang kita tengok kepentingan mitosis. Mitosis ini menghasilkan sel-sel baru. Dalam badan kita sentiasa terhasil sel-sel baru bagi menggantikan sel-sel yang rosak dan mati. Sel-sel kita akan sentiasa mati dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Kemudian kalau sel-sel yang rosak, dikatakan kalau kita luka, sel itu sudah rosak, akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Ini semua disebabkan oleh proses mitosis, penghasilan sel-sel baru. Kemudian yang kedua, mitosis juga untuk pertumbuhan. Kita cuma membesar disebabkan oleh sel-sel kita yang sentiasa membahagi melalui proses mitosis. Kemudian mitosis juga digunakan untuk pembiakan aseks. Ingat lagi pembiakan aseks? Pembiakan boleh bagi 2 jenis kan? Seks dan aseks. Aseks dia tidak melibatkan gamet. Jadi tiada jantan betina. Okey, ini berlaku contohnya untuk ameba. Ameba ni hidupan seni ya, hidupan satu sel yang selalu hidup dalam air ya. Jadi kita tengok ameba ni dia akan membagi secara mitosis untuk menghasilkan 2 sel anak. Okey, dalam proses mitosis ini pembiakan seks pada ameba. Okey, ini dia kepentingan proses mitosis. Ni saya nak tambah sikit lagi ya tentang proses pindah silang tadi. Okey, ni pindah silang berlaku. Dan lepas tu kamu tengok apa jadi. Yang hitam ini pergi sini sikit, yang putih pergi sini sikit. Ini hasil daripada proses pindah silang tadi.
Okey, jadi di sini berlaku pertukaran bahan genetik. Okey, ini yang berlaku proses pindah silang. Untuk variasi okey, kamu tahu variasi variasi kepelbagaian. Contohnya kalau bapa kamu rambut kerinting, kamu pun rambut kerinting. Kalau mak mata warna biru, kamu pun mata warna biru contohnya. Okey. Okey, ini proses pindah silang Okey, kita tengok pula kepentingan proses meiosis. Meiosis untuk menghasilkan gamet untuk tujuan pembiakan seks dan menghasilkan variasi, iaitu kepelbagaian di kalangan kehidupan. Okey, ini saja tentang proses pembahagian sel. Saya sudah pergi bahagian 1 dan ini bahagian 2. Okey, kita dah habis tentang proses pembahagian sel. Okey, kita tengok pula latihan sekarang. Okey, ini soalan-soalan latihan. Ada 6 soalan. Okey, soalan 1, namakan 2 jenis pembahagian sel. Nombor 2, dalam proses mitosis, nyatakan apa yang berlaku pada peringkat profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Nombor 3, pada peringkat meiosis, yang manakah pindah silang berlaku? Nombor 4, nyatakan fungsi proses pindah silang. Nombor 5, nyatakan satu kepentingan bagi mitosis dan meiosis. Nombor 6, nyatakan 2 perbezaan antara proses mitosis dan meiosis. Okey, ada 6 soalan semuanya ya. Okey, cuba buat. Okey.